Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni saya nak berkongsi sikit lah rutin apa yang saya buat. Okey, daripada pagi tadi saya ke kebun untuk menguruskan kebun yang baru diuruskan seluas 2 ekar tu, untuk saya mulakan projek tanam pisang dan serai lah. Okay, projek ni baru bermula 2-3 hari lepas. So ini adalah hari yang kedua saya datang, disebabkan oleh beberapa perkara yang saya kena uruskan. Terutamanya daripada segi sarang tumbuhan yang ada dekat kebun tu, saya kena uruskan, kena clearkan dulu. Semalam dah berhubung dengan Jepam bagaimana saya boleh uruskan sarang tumbuhan tu, sebab dia berhampiran dengan sekolah, sebelah dengan sekolah. So minta perkhidmatan Jepam, tapi Jepam kata tak boleh bantu, disebabkan oleh ketinggian dia tu lebih daripada tiang elektrik. Dia orang tak ada peralatan lah. Minta saya telefon bomba untuk dapatkan bantuan tu. Oleh kerana hari ni tak sempat, kena masuk kerja pada sebelah tengah hari untuk masak makan malam hari ni. So saya tangguhkan dulu. Apa yang dibuat pagi dia adalah kerja-kerja meracun sikit lah, supaya semak samun yang ada tu kita dapat kurangkan sikit untuk kita masuk dan buat kerja-kerja lain yang perlu lah. Okey, apa yang saya nak kongsi hari ni ialah kesanggupan kita lah, kesanggupan kita untuk mencapai cita-cita, kan? Kalau kita tengok setiap tahun kita ni ada azam, ada cita-cita, ada azam, tapi satu saja yang kita tidak ada, kesanggupan. Kesenang nak capai cita-cita, contoh nak jadi doktor ke, lawyer ke, kan? Nak kerja bagus-bagus lah. Kalau cerita tukang kebun, tukang masak ni tak ada pula cita-cita orang macam tu. So kita bincang pasal nak jadi apa? Nak jadi doktor, nak jadi lawyer lah, nak jadi accountant, nak jadi arkitek, kan? So kita fokus pada kerja-kerja macam tu lah. Sebab orang kata apa, kita sebagai manusia ni nak kerja-kerja yang glamour macam tu lah. Kerja-kerja tukang kebun, tukang masak macam saya ni, siapa nak kerja, kan? Gaji pun ciput. Tapi itulah skill-skill yang kita perlu ada sebagai seorang manusia lah, Okey, berbalik kepada perkataan sanggup tadi tu, susah nak dapat. Kalau tanya contoh murid-murid sekolah lah, kalau kita tanya, macam-macam cita-cita dia, accountant, lawyer, cikgu. Tapi apabila cikgu buat kerja malam, buat tugas untuk ulang kaji waktu malam, untuk ulang kaji pada hari Sabtu dan Ahad, Sabtu waktu cuti sekolah, tak sanggup nak datang, nak pergi bercuti dengan mak bapak, Kau rasa boleh ke? Kalau di peringkat awal pun kesanggupan tu tak ada. Tak sanggup nak berkorban, nak main game balik, tak nak duduk asrama, banyak kerja kena buat, kena ikut waktu belajar, So apa cita-cita angan-angan nak jadi lawyer lah, nak jadi apa, semua kena orang pandai-pandai tu, kan? Sekarang ni banyak pula main telefon. Bila nak pandai balik rumah main telefon, kat sekolah tak boleh main telefon, sebab tu tak nak duduk asrama, tak nak duduk apa. Cita-cita tinggi, lawyer, accountant, doktor. Ingat 2 hari jadi doktor, ingat 3 hari jadi lawyer, penat weh, nak belajar, nak sanggup, keputusan kena straight A. Asyik main telefon je bila dapat A, itu saya kata sanggup.
Berbalik kepada sanggup ni, tak kisahlah nak jadi lawyer ke, nak jadi apa ke. Kalau tak ada sanggupan dalam diri, macam mana nak jadi? Kan? Macam mana nak jadi? Itu tak sanggup, ini tak sanggup. Sanggup? Tak. Sanggup di peringkat awal. Di peringkat awal berkobar-kobar, sanggup meredam macam cinta lah kan. Lautan api ku renangi, lautan apa lagi. Semua nak berenang, sanggup. Tapi bila dah kahwin dah apa tak sanggup. Makan sikit komplain, makan banyak komplain, rumah buruk komplain, semua komplain. Kata sanggup. Sayang, sanggup. Tapi bila dah kahwin, bila dah apa tak sanggup pula. Nak susah-susah kan. Macam mana? Tu balik pada perkataan sanggup ni kena ada lah. Dalam diri tu kena ada perkataan sanggup. Sanggup! Tahu sanggup? Sanggup ni dia tak ada soalan. Kalau ada soalan tak sanggup lah. Dek buat ni dek. Tak boleh lah mak. Kerja sekolah banyak lah. Macam mana? Dalam diri tu tak ada perkataan-perkataan yang positif yang kita tanam. Yang tahu kita nak bagi alasan. Banyak alasan. Pergi jalan siapa-siapa alasan. Lubang, line double line, line kuning. Banyak-banyak macam alasan boleh kutip, boleh bagi kat mak bapak kita. Kat cikgu boleh kutip, bagi alasan. Sebab apa? Tidak ada perkataan. Dalam diri kita ni ada perkataan sanggup tapi tak faham makna sanggup. Sanggup. Tahu sanggup? Sanggup ni dia tak ada soalan. Mat, kau buat kerja sekolah ni ada 10 soalan matematik ni, balik buat tau. Okey cikgu, baiklah cikgu. Balik buat, bukan mengaku je. Mengaku balik tak buat sama lah. Itu yang dikatakan sanggup. Tak kisahlah belajar ke kerja ke, sanggup. Nak pangkat tinggi jadi pion mula-mula. Nak belajar kerja kerani tak boleh, tak sanggup. Itu kerja kerani. Habis bila kau jadi kerani tu, bila kau nak belajar? Masa pion tak sanggup. Dia jadi kerani pun tak sanggup. Sanggup apa masa tu? Orang tanya, orang akan cakap pula apa kerani ni, tu tak tahu, ni tak tahu. Bila naik pangkat, nak naik pangkat, semua nak naik pangkat. Semua orang nak naik pangkat. Ini nak naik pangkat, ni nak naik pangkat, semua nak naik pangkat lah. Buat kerja tak reti. Nak pangkat, nak naik pangkat macam mana? Baca tak? Macam mana? Tak sanggup. Lepas tu komplain itu, komplain ini, komplain. Boleh komplain, tak ada masalah nak komplain. Tapi kena ada kesanggupan. Dalam diri kita ni kena ada sanggup. Sanggup, faham? Sanggup. Sanggup ni bukan perkataan yang kita hafal tahu makna, tapi tindakan yang penting. Tindakan, tahu? Sanggup. Ini suruh buat ni tarik muka 14, suruh buat ni tarik muka 15. Tahu suruh buat ni tarik muka 18, tarik muka 21, tarik muka 24. Dalam diri dekat mulut jawab sanggup, boleh, tapi hasil tu tidak sebaik yang diharapkan lah. Okay, berbalik kepada kesanggupan tadi, kena ada kesanggupan. Sanggup. Apa saja kita buat, apa saja kita impikan, apa saja cita-cita kita, kita kena ada kesanggupan dalam diri untuk mencapai cita-cita tu. Semua perkara akan jadi susah bila kita tak buat. Orang suruh kita tak buat, kita kata susah. Belum buat. Kau faham? Belum buat tu apa maksud? Kita tidak mengambil tindakan. Dah buat belum? Belum. Oh, susah cikgu, tak boleh buat. Susah. Tak boleh buat. Dah buat belum? Belum. Itu tidak ada makna kesanggupan. Kalau sanggup ni dia buat. Kesanggupan ni kalau ada dalam diri kita ni, kita sanggup buat. Dah je, susah buat. Kali pertama memang tak jadi, kali kedua jadi elok. Kali ketiga lagi teruk. Tak apalah, buat kali keempat, buat kali kelima, kali keenam, kali ketujuh, kali 8, 9, 10, 11, 12, 1000. Jadi ya, pakarlah. Kalau buat benda, sesuatu benda tu sampai 10 kali, 20 kali, 1000 kali, tak pakar lagi tak tahulah. Kan? Itu memang kata apa dalam istilah orang
sekarang ni berbarang. 10 kali masak lah. 10 kali goreng ayam lah. Kerakung juga. 10 kali dah goreng ikan tu. Hancur berderai. Itu sebab tak belajar sesuatu daripada pengalaman yang pertama. Buat apa pun kali pertama, mana jadi? Tak jadi. Jadi, tak berapa nak jadi. Sama juga dengan belajar. Kalau SPM kali pertama gagal, ambil kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kali keenam, kali ketujuh, ke-8, 9, 10 ada? Tak ada. 2 kali lulus lah. Benda yang sama kita belajar sama je kat universiti. Kali pertama ambil soalan tu, ambil subjek tu gagal, ambil kali kedua. Ambil kali ketiga, kali keempat. Takkanlah kali keempat kau belajar benda yang sama, soalan yang sama, skop konsep dan kaedah yang sama, tak dapat-dapat. Tu memang bukan nak kata tak cerdik, bukan tak cerdik tu. Itu memang tak ambil kisah. Bila kita tak ambil kisah, kita tak tahulah. Tidak ada minat untuk ambil kisah. Apabila kita tak ada minat untuk ambil kisah, apa-apa yang datang, senang ke, susah ke, kita tak boleh buat. Sebab apa? Kita tak kisah. Pernah sidai baju. Ingat senang sidai baju. Kalau sidai baju tak betul, baju tu tak kering, dia lembab. Adakah hanger-hanger yang ada kat kedai tu, ataupun yang ada dekat rumah kita tu, boleh cater semua baju? Sependa nak sidai macam mana? Selendang nak sidai macam mana? Kain plekat nak sidai macam mana? Macam mana? Tahu? Tak pernah buat, mana nak tahu? Basuh pinggan pun sama juga. Basuh pinggan 10 kali basuh berminyak. Berminyak-minyak pinggan. Utama pula pinggan plastik. Pinggan kaca ni boleh lah tenya-tenya juga kan? Pinggan plastik. Sebab apa kita basuh pinggan plastik berminyak? Sebab kita tak pernah buat. Kalau kita buat pun, kita buat cincai-cincai orang kata. Lu buat. Mak suruh bayar deh, makan basuh pinggan. Okey, tapi cincai. Bila mak pergi tengok, kalau macam ni kau basuh pinggan, tak payah basuh. Mak kena basuh sekali lagi, buang masa. Buang sabun. Buang tenaga. Kau buat yang terbaik. Kali pertama tu buat yang terbaik. Tak jadi yang terbaik tak apa. Macam Zoe kata kan, hidup ni mesti ada one sum. Semua perkara mesti buat yang terbaik. Jadi tak jadi belakang kira. Janji, confident. Confident. Kali pertama buat memang tak confident. Buat kali kedua, buat kali ketiga, buat kali keempat, kali 5. Tak confident ke? Itu memang tak berapa nak waras lah kot. Ataupun kita ni kategori yang memang, macam mana nak cakap lah, kategori yang tak boleh nak diajar. Semua nak pandai sendiri. Boleh pandai sendiri. Kita belajar apa pun kena ada dalam membaca malas. Baca surat khabar, baca tajuk je. Nak baca buku, baca tajuk je. Tak baca isi kandungan, tak baca. Nak baca rumusan sampai ke tebal-tebal buku tu, muka surat last sekali tu tak sampai. Baca tengah-tengah, ambil apa yang penting-penting sikit-sikit sudah. Lepas tu hurai dia macam baca 10 kali buku. Mana nak boleh? Sama juga nak belajar. Belajar kat universiti, buku tak pernah baca, buku teks. Tak pernah tengok buku teks. Buku teks sajuk apa? Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Tak boleh nak hurai, tak boleh nak hafal. Satu subjek tu ada lebih kurang 10 ke 12 bab. Tak boleh nak hafal. Bab pertama apa dia? Bab pertama terpetik pendahuluan, konsep dia, cerita secara keseluruhan apa yang kita akan belajar, kita akan buat, kita akan tengok dalam subjek tu. Subjek kedua masuk bab pertama, bab ketiga, bab keempat, bab kelima, bab keenam, bab ketujuh, bab ke-8, bab 9, 10, 11, 12. Tak pernah baca. Pointer nak tinggi, nak 4.0, nak 3.9, nak dekan. Berbarang baca. Baca buku. Baca yang penting-penting. Soalan nak keluar apa? Itu je baca.
Bukan kita ni menuntut ilmu. Nak ilmu bukan nak keputusan. Faham? Faham tak? Cakap kecil hati. 4.0 dekan. Tanya apa kandungan dalam subjek Human Resource and Management. Tak tahu. Recruiting tak tahu. Bagaimana nak rekrut pekerja dalaman, pekerja luaran, apa keperluan seorang pekerja, dia kena tahu apa, dia kena ada apa, latihan, apa semua. Tak tahu. Belajar HR. Belajar, semua belajar. Belajar HR, belajar managerial, management apa, management ekonomi, belajar semua. Sebab apa? Sebab kita belajar, kita nak keputusan. Kita nak A, kita nak B campur, kita nak A+, A tolak, C tak nak. Ilmu ada? Tak ada. Tak dapat ilmu. Sebab apa? Kita nak keputusan. Masuk semester depan, ada 6 lagi subjek yang kita kena belajar. Kita tinggalkan subjek yang lepas. Kita tak ambil tahu. Apa lupa kan habis. Orang tu. Kau belajar lah 4 tahun kat universiti, 5 tahun kat universiti pun. Kalau tak boleh nak urai, tak boleh nak cerita, tak boleh nak apa-apa yang kau belajar sampai tak latihan. Lepas tu pergi latihan industri. Orang marah. Orang jadi tukang photostat. Orang bagi jadi tukang photostat, tukang hantar surat, tukang apa. Sebab tak tahu apa. Kau belajar ni untuk dapatkan maklumat, informasi. Tapi sekiranya kau belajar untuk dapat keputusan, dapat keputusan boleh tunjuk. Oh, saya pointer lepas 4.0. Dekan. 8 subjek dekan. Apa yang kau tahu? Soal subjek yang kau belajar tak tahu sangat, tak ingat sangat. Saya dah lupa lah semester 1 belajar, tak ingat dah. Berbarang dekan. Tak payah cerita dekan, ambil cerita si tolak je. Si tolak lulus pointer, tapi bila tanya pasal HR, pasal managerial ekonomi, pasal ekonomi, kau boleh cerita. Taklah macam lecturer, tapi kau boleh cerita apa yang kau belajar masa kau belajar. Kalau kau tak boleh cerita, tak payahlah. Tak payah nak cerita dekan kita ni. Lepas balik pada soal sanggup tadi tu, kau tak sanggup. Nak baca buku teks, tengok buku teks universiti ni memang tebal lah, kan? Tebal, 300 muka surat. Ada kau pernah baca? Tak ada. Selak pun tidak. Macam tu kau beli, macam tu lah kau simpan. Kan? Kan sanggup. Oh, saya tak sanggup nak kerja jadi tukang tak sanggup. Sebab ada CJ degree, ada apa. Tapi knowledge tak ada, ilmu tak ada, apa nak ambil. Orang tanya pengalaman, apa pengalaman kau? Tak ada. Keputusan bagus, si tolak, dicampur cakap kau buat. Goreng telur pun tak boleh. Goreng telur dadah hancur. Habis apa yang kau boleh buat? Paling senang kerja goreng telur. Hancur telur. Goreng ikan. Hancur ikan. Itu macam mana? Apa nak ambil kau? Tak sanggup. Nak belajar tak sanggup. Oh, saya ada degree, tak boleh goreng ikan ni, goreng ayam tak boleh. Tak sanggup. Habis macam mana? Tak sanggup. Mudah je. Dalam hidup ni kena ada perkataan sanggup dalam diri tu. Kena ada sanggup. Tak sanggup tak payah. Kau tak payah cakap apa lah. Kau nak sanggup nak jadi ni, tak payah lah. Tengok kaki dah tahu lah. Tak sanggup nak buat. Buat, boleh buat. Tapi muka tu dia tarik muka 14. Suruh basuh pinggan tarik muka 14. Suruh basuh cawan tarik muka 15. Suruh sidai baju tarik muka 16. Semua jenis tarik-tarik ni. Lebih dah kena stroke je. Kan? Itu cita-cita tinggi. Oh, cita-cita jangan. Kau jadi je lah tukang baiki motor tepi jalan tu. Oh, tak boleh. Kerja tu berminyak tangan nak habis. Tak apa nak, mana nak. Yelah, kalau kau dah tak sanggup. Macam mana? Tak sanggup. Payahlah nak cakap. Bila kau tak sanggup, cita-cita tinggi. Macam mana? Harga nak mari ada? Ada? Tak ada. Macam mana nak mari tak sanggup? Kita ni mencapai cita-cita ni disebabkan oleh kita ni, kita ada kesanggupan, kita sanggup pergi belajar, tak ada CJ kita pergi ambil, tak ada ilmu kita pergi cari. Kan? Nak dapat ilmu ni bukan susah. Google boleh, cari buku boleh, pergi belajar boleh, pergi universiti boleh, pergi sekolah boleh, banyak cara lah. Tapi kalau tak sanggup, orang dah kerja, tak sanggup nak pergi sambung belajar. Dah kerja, saya dah gaji 3,000 dah cik, kenapa nak pergi belajar lagi? Habis
Gaji 3,000 dah tu sampai tua nanti. Sebab apa? CJ tak ada. Nak naik pangkat tak boleh. Awak nak ada degree, nak ada diploma, nak ada keputusan SPM yang bagus. Tapi kau tak sanggup nak pergi, nak ulang proses ulangan ni adalah satu proses yang sangat bagus untuk kita jadi pakar. Kan? Tapi kalau tak sanggup ambil SPM sekali ambil gagal cukup, STAM ambil sekali gagal cukup, semua cukup. Bawa lah CJ tu sampai ketua. Sebab tu bila kita lah jumpa kawan-kawan lah, kau dulu SPM bukan tak lulus lah, tapi dah jadi pegawai tinggi saja lah. Dia sanggup sampai sambung belajar, ambil kali kedua, ambil kali ketiga, ambil kali keempat, kali kelima, sambung degree, sambung diploma. Buat diploma 4 tahun setengah tak sanggup. Kita habis degree, habis diploma 4 tahun setengah, balik kerja pergi kelas malam, 4 tahun setengah baru dapat degree, baru dapat diploma. Sebab apa? Sebab ada kesanggupan. Sanggup nak buat. Tak apalah, susah sikit.